Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada bab yang baru, iaitu babul haid, bab berhubung dengan haid. Dan kita masih lagi di bawah Kitabut Taharah di dalam Bulughul Maram ini. Dan ini bab, walaupun kebanyakan orang tahu perkataan ini, bahkan bagi kaum wanita dia terlibat dengan hal ini, tetapi di sana ada beberapa perkara ataupun hukum hakam syarak yang mungkin patut diperhalusi. Ini adalah perkara-perkara fardu ain kepada mereka yang terbabit dalam hal ini, khususnya kaum wanita, dan kepada suami juga, kerana isteri mungkin akan merujuk kepada mereka tentang keadaan mereka dan untuk mengetahui hukum hakam syarak dalam hal yang berkaitan. Darah haid ialah darah yang seperti mana yang kita tahu yang Allah jadikan pada kaum wanita apabila sampai kepada umur baligh, sinul bulugh, yang mana dia ketika itu apabila sampai haid ini dia dah boleh untuk mengandung. Dan Allah jadikan hal ini kepada wanita. Di dalam Islam tidak ada pandangan yang menyatakan haid adalah hukuman Allah ke atas kaum wanita kerana Hawa telah menghasut Adam memakan buah khuld. Ini seperti mana yang ada di dalam sebahagian ajaran, di dalam Bible juga disebut tentang hal ini. Seakan-akan ini adalah hukuman yang dikenakan kepada kaum wanita. Islam tidak melihat seperti itu. Apabila Aisyah radhiyallahu anha dia haid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji, Nabi masuk, dia menangis. Bila dia menangis, dia kata, kenapa? Dia kata, aku haid. Nabi kata, inna hadzal amr katabahu Allah ala nisa'i bani Adam. Ini adalah perkara yang Allah telah tentukan, jadikan kepada wanita-wanita anak Adam. If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Buatlah macam mana yang semua orang haji buat, melainkan engkau jangan bertawaf di Kaabah. Nabi kata ini adalah perkara yang memang Tuhan telah tetapkan berlaku pada wanita. Dulu orang kita semasa belum lagi pengetahuan tentang riwayat dan seumpamanya meluas, di tempat kita ini banyak riwayat-riwayat Israiliyat yang dipakai oleh masyarakat kita. Lalu mereka kata bahawasanya Adam dulu apabila dia makan buah khuld daripada syajaratul khuld yang disebut itu, maka dia makan sekerat, malaikat tahan, jadilah buah halqum. Yang wanita pula, Hawa pula tahan, jadilah buah dadah. Lepas tu Tuhan hukum wanita ni pasal dia telah mempengaruhi suaminya, maka haid. Dia mengandung, dia haid.
Tetapi Quran tak bebankan kepada isteri Adam. Quran kata fa'azallahuma syaitan. Syaitan telah menggelincirkan mereka berdua. Adam dengan isteri dia sama-sama salah. Dan Adam yang doa, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Maka ini adalah bab haid ini, dia bukan tentang khurafat dan seumpamanya. Ada agama apabila haid muka bubuh kunyit, bagi kuning. Ada. Sekarang tak berani buat kan. Dulu kalau muka bubuh kuning tu haid. Ada yang kena berasing, bila haid makan asing. Tak boleh makan dengan suami dah. Tidur pun di katil yang berasingan. Islam tak ajar khurafat tu. Sebab itu apa-apa saja ajaran khurafat, dia tidak berasal daripada agama ini. Nampak, saya selalu sebut, nampak bodoh kalau bukan Islam. Baru ni ada orang marah kerana Perdana Menteri sebut tentang isu linas di Kuantan itu. Perdana Menteri kata mereka ni nak buat linas ni macam dengan paria. Ada orang buat report polis kerana telah menggunakan perkataan paria. Sensitif. Mereka kerja sensitif je. Tak apalah. Tapi patutnya bukan sensitif dengan orang yang sebut tu. Sensitif daripada mana ajaran paria tu mari. Asal usulnya patutnya tidak ada. Sebab itu dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu. Kita tak percaya perbezaan warna kulit menyebabkan perbezaan di kalangan manusia. Nabi kata, ayuhan nas, inna rabbakum wahidun wa abakum wahidun. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu, bapa kamu juga satu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala ajamiyyin ala arabi, wala ahmarin ala aswad, wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Tak ada lebih orang Arab atau bukan Arab, orang bukan Arab atau orang Arab. Tidak ada lebih antara orang merah atau orang hitam atau orang merah, melainkan dengan takwa. Melainkan dengan takwa. Melainkan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan. Ketakutan dia kepada Tuhan menentukan perbezaan itu. Maka kita akan rasa lebih mengutamakan bagi kita. Bila kita tengok antara orang yang bertakwa dan tak bertakwa, tentulah hati kita bersama orang bertakwa. Pun begitu dari segi layanan, hak sama. Jika kita ada dua orang anak, seorang anak soleh, seorang dia kurang soleh sikit, harta pusaka diberi mengikut pembahagiannya. Jika dia lelaki, hak seperti lelaki. Tak ada hak lelaki yang soleh dan kurang soleh. Agama Islam tidak seperti yang diajar dalam sebahagian ajaran yang lain. Kita baca berita di India, kasta yang rendah, bukan mayat pun tak boleh lalu atas tanah orang, kasta rendah. Kena buat turun dengan tali, pi buat kod titi, tarik pi kod lain. Punyalah ajaran yang seperti ini, diskriminasi yang seperti ini tidak dikenali di kalangan Islam. Islam tidak diskriminate. Satu berbeza agama pun dia tak melakukan diskriminasi. Kerana kau berbeza maka kau ditindas. Islam tak buat begitu. Ini sebahagian agama dalam satu ajaran dibezakan kasta-kasta yang seperti itu, dan Islam tidak ada ajaran yang seperti itu. Jadi tak payahlah dia marah pada Perdana Menteri, dia marahlah kepada siapa yang ajak benda ni. Apabila seseorang itu haid, ada beberapa hukum hakam berkaitan dengan haid. Sebelum saya nak baca hadis, ada beberapa hukum hakam yang mana para ulama sepakat, ada yang sebahagiannya berbeza. Yang para ulama ijma'
Ijma' ni apa? Ha. Kita sebut Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ijma' ulama' ni saya selalu berbetul ke? Setengah orang dia kata memanglah, tapi dah ulama' kata, kita kena terimalah. Ulama' mana kata lah, ulama' kita kata, kita terimalah sebab kita Quran Qiyas dengan ijma' ulama'. Dia ingat ijma' ulama' tu apa? Dia ingat ijma' ulama' tu ulama' bersembang, ulama' bagi ceramah, ataupun ulama' bagi pendapat. Ijma' ulama' ialah kesepakatan para mujtahidin pada sesuatu zaman, fi asrin minal usur. Ittifaqu jami'il mujtahidin, sepakat semua mujtahidin. Artinya kalau ada 100 mujtahidin, seorang mujtahid tak setuju dengan pendapat itu, tidak dinamakan dengan ijma'. Jadi bukan semua apa yang ulama' kata itu ijma'. Bukan mudah untuk menjadi ijma'. Jangan kita kerana ada pendapat ulama' kata ni ijma' ulama', pendapat ulama'. Terjemah pun tak betul dah. Dalam penceramah agama kadang dia latar belakang motivasi. Bila dia ceramah agama, dia pakai kepiah, orang panggil dia ustaz. Lalu dia keluarkan fatwa, pandangan-pandangan hukum dan membicarakan tentang sumber-sumber hukum. Lalu dia orang sebut perkataan ijma'. Dia kata ijma' tu pendapat ulama'. Ia bukan pendapat ulama'. Ia kesepakatan semua mujtahidin. Bukan orang yang masuk ahli persatuan ulama ataupun mendapat dirinya ulama. Mujtahid. Levelnya ialah level mujtahid. Ahli ijtihad. Seperti Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal. Seperti imam-imam Al-Auza'i. Mereka-mereka yang seperti ini, apabila mereka bersepakat satu hal, ramai lagi lah mujtahid ini. Seperti Al-Laits bin Sa'ad, walaupun berbeza dengan Imam Malik pada zaman, tokoh-tokoh yang besar ni, yang mujtahid, yang mereka itu sendiri tidak bergantung kepada orang lain di dalam merumuskan hukum. Mereka telah bersepakat. Karena biasanya mereka ni berbeza-beza pendapat. Tiba-tiba dalam satu perkara tu semuanya sepakat. Sama ada apa mazhab pun dia kata yang sama. Baru kita panggil ijma'. Jangan duk main rodong ya. Ijma'. Ni ijma'. Pasal apa yang buat amalan ni? Bukan dalam hadis. Ijma' ulama', pendapat ulama'. Ke benda? Kawan ni pula berceramah kan, suara pula kuat. Dia bukan bidang dia. Dia kena mengaji berhubung dengan sumber-sumber syariat. Yang ulama ijma' yang dalam perkara-perkara yang diijma' bahawa orang haid tidak boleh solat dengan ijma' para ulama. Jika dia solat juga dosa. Solat boleh berdosa? Ada tak solat berdosa? Ada. Solat apa? Solat orang haid. Tak apalah, tak boleh tu tak boleh lah. Aku tak wajib solat, tapi aku duduk saja, aku solat lah. Tengok mereka duduk solat, aku solat. Berdosa. Tuhan tak bagi dia solat. Ada orang Tuhan suruh solat macam kita. Ada orang Tuhan tak bagi solat. Sebab itu kita bila tengok lelaki yang tak solat, mungkin dia haid. Ya. Lelaki tak haid lah kan. Tak kira ada petik benda ni lah, dia kata dia haid pula. Ni dah ada geng-geng yang tak dapat menentukan identiti. Di sebahagian dunia barat tak membenarkan kita menentukan identiti kanak-kanak. Gender dia jangan tentukan, lelaki tu pun perempuan. Kena tunggu dulu dia besar esok dia putuskan dia lelaki tu pun perempuan. Ya. Kalau bahasa Melayu senang, semua dia. Bahasa Arab susah, dia ada huwa dengan hiya. Bahasa Inggeris pun maksudnya dia ada he and she. Jadi macam mana? Dia he ke she? Tak boleh. No he, no she. Habis they. Ya. Ini ada sekarang ni seruan tentang human rights. Nak menyamakan hak. Ada benda yang tak sama. Agama dia bukan memberikan hak kepada yang berhak berdasarkan kepada hak-hak yang telah diperuntukkan.
Di antara perkara yang menjadi ijma' juga, wanita yang haid tak wajib salat dan tidak wajib qada. Ijma'. Tak ada siapa yang kata haid, lepas haid pi qada, tak ada. Ada pendapat mutasyaddidun, golongan yang syadid, tapi tak pakailah di kalangan khawarij. Khawarij ni dia kuat ulama tadbih, dia kata kena qada, tak pakailah. Dia bukan mujtahid dalam hal ni. Antara yang ijma' juga, wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Dia tak boleh puasa. Puasa wajib pun tak boleh. Puasa sunat pun diharamkan kepadanya. Yang ini juga ijma'. Maksudnya apa? Tak ada kata ulama beza pendapat. Mazhab ni kata macam lain, mazhab ada juga sama. Hal ni sama di kalangan mazhab. Antara yang ijma' juga bahawasanya jika wanita haid itu berpuasa, tak apalah, dah abang puasa, cik puasa api lah, tak dapat pahala pun tak apalah, dia berdosa. Jika dia berniat berpuasa, melainkan dia tak makan tu kerana dia tak dan, duk sibuk ke ataupun dia pitam ke, tu cerita lain. Dia tak boleh, dia kena makan. Maka kalau ada orang beli makanan bulan puasa, dia makan kerana dia haid, tak ada isu lah. Dia pialah makan, cuma tak payah nak pergi makan. Bagi orang lain banyak persoalan nak tanya, hang haid ke hari ni? Tak payah. Tapi kalau kita duduk di pejabat kita, kita punya PA kita duduk makan, kita teruk PA ku, bulan puasa dia tak puasa, tak payah tanya lah kan. Kita anggap dia haid lah kan. Takkan dia nak haid nak cek, bos cek lah saya haid. Cumanya di dalam masalah puasa, jika dia buka puasa kerana dia haid, memang dia kena buka puasa, wajib kepadanya qada. Ini juga perkara-perkara dalam agama yang mungkin berlaku perbincangan, kita kena dari segi tartibnya, aturannya. Solat dan puasa, solat lebih tinggi lah, solat diulangi dalam Al-Quran banyak. Tapi wanita yang haid tak kena qada solat, tapi kena qada puasa. Ini salah satu inti dialog yang dikatakan antara Abu Hanifah dan Al-Baqir. Dia kata, engkau menyatakan agama pakai akal. Dia kata, kalau aku kata agama ni, kalau agama semua aku hujah guna akal, tentulah aku menyatakan wanita yang haid wajib qada semayang, tidak wajib qada puasa. Tapi aku tak kata. Aku kata tak wajib, tak wajib qada semayang, wajib qada puasa. Logiknya yang lebih kuat semayang, tapi aku tak kata. Ini antara argumen Abu Hanifah menjawab kerana dia menggunakan qiyas dalam beberapa masalah, maka menyatakan dia menggunakan akal melebihi daripada nas. Dia kata kalau aku pakai akal kata kena qada semayang lah, buat qada puasa. Ada beberapa perkara yang dalam hadis ni insya-Allah kita akan bahas bersama. Okay. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahaq faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ad-dam al-hayd damun aswad yu'raf fa idza kana dhalika fa amsiki 'anis salati فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. Nanti kita akan bincangkan tentang bentilan. Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya, inna Fatimah binta Abi Hubaysh, Fatimah binta Abi Hubaysh
sahabiyah. Fatimah ni Quraisyiyah, orang Quraisy. Quraisy ni, perempuan Quraisy ni, dia ada kelebihan. Perempuan Quraisy ni, Nabi kata khairun nisa nisa'u Quraisy, sebaik-baik wanita wanita Quraisy. Bukan Nabi kata masalah nak bezakan, Nabi kata sebaik-baik wanita wanita Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata sebaik-baik wanita, dalam sebagian khairun nisa rakibnal ibil, sebaik-baik wanita yang menaiki unta nisa'u Quraisy, wanita Quraisy. Sebab apa baik wanita Quraisy? Kata Nabi, ahnahu ala waladin fi sigharihi, kerana dia lebih kesian ke anak masa anak kecil. Ahna ni maksud paling penyayang. Ada mak kadang cengih, ya, anak kecil pun kadang-kadang ditibai anak dia pukul. Ada ibu bapa, ada ibu yang kita kesian. Kadang-kadang itu yang kita tak dapat faham. Ada ibu kerana dengan kekasih dia belah bunuh anak dia. Ada ibu dia kahwin lain, suami baru tu duk pukul anak dia, dia boleh tengok saja. Sebab itu wanita ni Allah jadikan ibu ni, ciri dia sayang ke anak. Dialah orang yang paling melindungi anak dia. Sama jugalah bapa. Ada bapa pukul anak, kita pun tak faham. Boleh, dia barangkali tak ada tempat kot nak pergi pukul orang. Orang lain dia takut, dia pukul anak dia. Dan benda ni ada kesan. Kesan dia bila dia besar nanti. Budak tu besar, budak tu taklah semua ibu bapa. Ada anak-anak yang tak sayang kat mak dia, tak sayang kat pak dia. Dia mengingati sikap ibu bapa dia. Sebab tu Quran kata, waqfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rendahkan kepada mereka sayap kehinaanmu disebabkan rahmat, kesian. Kemudian Allah katakanlah, wahai Tuhan, kesianlah kepada mereka berdua seperti mana mereka menjagaku masa aku kecil. Nabi kata nisa'u Quraisy ahnahu ala waladin fi sighari, yang paling kesian ke anak masa anak kecil. Wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi, dan paling menjaga harta suami. Ini pun ciri wanita Quraisy. Dahlah, kalau wanita lain pun kalau ciri macam ni baguslah. Ini suami bagi duit, habis. Bagi habis, kan? Bukanlah memang habis lah, kalau patut habis kan. Suami pun takkanlah bagi RM50 hang belanja sebulan pakai ni, tak mungkin lah, kan? Tapi isteri yang baik ialah isteri yang tahu menguruskan beban. Fatimah binti Abi Hubaish kanat tustahad. Dia dulu istihadah. Tustahad ni istihadah. Istihadah maksudnya dia keluar darah yang lebih daripada darah, selain daripada darah haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, inna damal haid damun aswadun yu'raf. Sesungguhnya darah haid itu darah hitam yang dikenali. Taklah kata hitam macam hitam tar tu. Maksud merah kehitaman. Darah haid ni secara umumnya dia beza dengan darah yang selain haid, istihadah ni. Darah haid dalam ni dia kata darah yang hitam.
yakni merah kepada hitam. Sementara darah selain daripada haid, biasanya macam darah biasa. Macam darah biasa ni, bila dia keluar daripada faraj wanita, maka itu dia tahu. Kalau dia dapat bezakan, dia tahu yang ni bukan darah haid. Darah haid saya macam ni, yang ni ialah darah biasa. Ada beberapa benda yang dibezakan tentang darah haid. Satu daripada warnanya, satu daripada bau dia. Dia bau tengit darah haid tu. Satu juga darah itu ialah darah haid ni dia dalam istilah dia panggil ghalidh. Darah dia pekat. Sementara darah istihadah, darah biasa seperti darah kita biasalah. Dan darah haid ini fuqaha kata dia tak beku macam mana bekunya darah biasa. Nabi dalam hadis ni kata, inna damil haidhi damun aswadun yu'raf, darah yang dikenali. Fa idza kana dhalika fa amsiki 'anis salah, jika yang demikian maka engkau tahan diri daripada salat. Fa idza kana al-akharu tawaddai wa salli, jika sekiranya selain daripada itu maka engkau berwuduk dan engkau salat. Para fuqaha menyebut ada 4 keadaan wanita berhubung dengan haid dan istihadah ni. Yang pertama ialah keadaan dia mumayyizah la adata laha. Dia dapat membezakan, ataupun mumayyizah, benda tu, darah tu dapat dibezakan. La adata laha, dia tidak ada kebiasaan. Macam ni, ada 2 keadaan. Satu, wanita tu dia boleh beza darah tu, bila keluar dia tahu ni darah haid, ni bukan darah haid, berdasarkan ciri-ciri tadi, berdasarkan warna darah, mungkin berdasarkan pada bau tu, berdasarkan kepada kepekatan tu. Dia kata ni darah haid, dan dia tahu bila keluar lain daripada tu, dia tahu yang ni bukan darah haid, yang ni dia boleh beza. Boleh ke tuan-tuan? Lelaki tak ada haid tapi dengar ya. Yang kedua, dia bezakan berdasarkan kepada kebiasaannya. Dia sebelum ni tahu dia haid paling tinggi 5 hari, dia tahu. Jadi bila tiba-tiba mari umur dia dah 25 tahun, dia jadi tak betul, jadi panjang balik sampai 12 hari, sampai 15 hari. Dia tahu, dia kata yang lebih pada 6 hari ataupun 5 hari ni, yang ni bukan haid dah ni. Dia dapat bezakan. Dia bezakan berdasarkan apa? Dia dapat tahu. Dia dah tahu berdasarkan apa? Kebiasaan dia, adat dia, kebiasaan yang berlaku pada diri dia. Fuqaha, para ulama menyatakan ada 4 keadaan wanita dalam hal ni. Boleh ke orang lelaki dengar bab haid ni? Yang pertama ialah dia boleh bezakan, dia tak tahu kebiasaan dia. Mungkin dia tak tahu tu, mungkin dia baru haid, ataupun dia tak ada kebiasaan baru ni lah, main mula haid pun dah jadi keliru, dah jadi tak betul, tak ada yang boleh dia nak ingat dulu masa awal-awal haid macam mana, tak ada kat dia. Tapi dia dapat beza darah tu berdasarkan dia mengaji apa, dia tahu umpama. Maka ini dia dapat putuskan antara haid dengan tak haid berdasarkan kepada dia bezakan. Satu lagi, dia tak dapat bezakan darah, tapi dia tahu kebiasaan dia. Itu kedua. Dia tahu dia kalau haid 6 hari ataupun 5 hari kita. Dia kalau haid 5 hari. Bila mari haid lebih daripada 5 hari, walaupun dari segi darah dia tak pandai nak bezakan ataupun tak nampak, dia tahu yang ni bukan haid. Jadi dia bezakan berdasarkan kepada, dia tentukan haid dan tidak berdasarkan pada kebiasaan dia. Yang ni lebih daripada 5 hari bukan haid. Yang ketiga ialah kebiasaan pun tak ada, nak beza pun tak boleh.
Ni nak buat macam mana? Kebiasaan pun tak ada. Nak beza pun tak boleh. Nak beza dia tak sama, dia tengok darah. Sampai 20 hari ni. Para fuqaha bincang tentang keadaan begini, kita akan tengok hadis-hadis nanti. Mereka menyatakan bahawasanya hadis-hadis menunjukkan dia kena bezakan, dia kena tentukan berdasarkan orang yang sepertinya. Maksudnya kalau dia ada kok macam mana? Kalau tidak, mak dia berapa hari ambil, kan? Ataupun dia ambil, katalah paling singkat berapa mak dia? Kata mak dia 5 hari, 5 hari. Kalau tidak, dia tengok adik-beradik dia. Kalau tak, sepupu sepayang dia. Sepupu sepayang lah, sepapat lah. Sepapat. Nasib baik ada guru bahasa Malaysia. Pupu payang. Okey. Yang keadaan yang ketiga, dia dapat bezakan warna, bezakan darah, dan dia ada adat. Tapi kalaulah kadang-kadang darah macam lain, kebiasaan jadi macam lain. Kata ikut darah, sekarang ni dah apa? Dah bukan haid, tapi kebiasaan kata haid lagi. Dia nak buat macam mana? Kalau sama tak apa. Sebahagian fuqaha kata ikut darah, bezakan berdasarkan darah. Sebahagian fuqaha di dalam mazhab Hambali dia kata ikut kebiasaan, kerana kebiasaan lebih kuat. Yang ini kan kita jumpa dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca nanti. Wa fi hadisi Asma binti Umais, saya sebut kesimpulan nak bagi mudah, kalau tidak orang lelaki dia lambat tangkap bab ni, kan? Walaupun saya tahu sebahagian orang perempuan dah tak ada haid dia, tapi dia habaq kat anak-anak dia lah, kan? Wa fi hadithi Asma binti Umais anda Abi Hurairah, anda Abi Dawud, dalam hadis Asma binti Umais di sisi Abi Dawud, yakni dalam Sunan Abi Dawud. Siapa dia Asma bin Umais? Asma bin Umais ni ialah sahabiah. Dia ni adalah isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib? Sepupu Nabi. Siapa dia adik-beradik dengan siapa? Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni lah yang pergi berhijrah ke Habasyah, ke Abyssinia. Dan dalam sirah dia lah yang bercakap di hadapan Ashamah, di hadapan Najasyi, membela orang Islam daripada tuntutan Quraisy. Quraisy ni dia tuntut. Ni cerita ni. Quraisy ni dia pergi, apabila orang Islam pergi lari ke Habasyah, disebabkan tekanan Quraisy di Mekah. Bila pergi ke Habasyah, Nabi kata pergi ke Habasyah kerana di sana ada raja, fa inna biha malikan, kerana di sana ada raja la yuzlamu indahu ahad, tak dizalimi di sisinya seorang, raja yang adil. Mereka pergi ke sana. Bila sampai ke sana, Quraisy ni dia orang berniaga, dia berniaga juga dengan orang Habasyah. Sekarang Ethiopia nampak miskin. Dulu zaman ada kerajaan kuat mereka pernah nak menyerang Kaabah. Itu yang kita belajar, cerita apa? Abraha, Amul Fil. Itu tentera yang kuat. Nabi bila tengok tekanan terlalu teruk kena kepada orang Islam di Mekah, Nabi suruh mereka pergi ke Habasyah. Sampai di Habasyah, mereka hidup di sana. Geng-geng Quraisy bersidang, kan? Bersidang macam mana orang Islam pergi ke sana. Lah ni mereka putuskan Amr bin As tak masuk Islam masa tu.
Seorang tokoh, ahli diplomatik, ahli politik yang pandai, dia kata, Amr, kau pergi ke sana, kau tuntut mereka. Bawa hadiah-hadiah, pergi jumpa Najasyi. Najasyi Kristian. Amr bin As kawan dia. Pergi sana bawa semua hadiah. Dia bagi tahu ada orang Quraisy, orang Mekah yang lari mari sini. Mereka tu keluar daripada agama kami, tak masuk agama kamu. Kami nak tangkap mereka ni, nak minta kamu serahkan mereka kepada kami. Ni. Tapi Najasyi dia Kristian, dia adil. Dia panggil sahabat-sahabat Nabi yang pergi, termasuk dia panggil Ja'far bin Abi Talib, orang Islam yang pergi ke sana. Dia tanya dan ada dialog yang terkenal. Ja'far sebut, ayyuhal malik, kunna qauman ahlal jahiliyah. Kan, wahai raja, kami dahulu kaum jahiliyah, sehingga Allah hantar Nabi, na'rifu nasabahu wa sidqahu, kami kenal keturunannya, cakap benarnya. Dia semua dia Ja'far dialog, sehingga akhirnya dia Najasyi buat keputusan, wahai Amr, kau bagi ke apa-apa pun pada aku takkan tukar mereka ni. Mereka duduk di bawah aku. Sebenarnya kemudian Najasyi itu sendiri menganut Islam. Najasyi pemerintah yang adil, dia tak hantar orang Islam balik ke Mekah. Kalau ada boleh orang Islam duduk pergi cadang, suruh orang Islam pergi hantar balik ke India, memang mangkuk orang Islam. Kalau yang bukan Islam, yang anti Islam ke, tak apalah. Memang anti Islam ni dia macam-macam lah. Dan Ja'far berada di bawah pemerintahan Najasyi, duduk berada di Habsyah sehinggalah kepada tahun 7 Hijrah. Nabi dah hijrah dah, Ja'far duduk sana. Kemudian mereka balik tu, mereka tak balik pergi ke Mekah lah. Mereka pergi ke Madinah, kerana Nabi ke Madinah. Masa tu isteri Ja'far siapa dia? Apa nama ni? Baru angkat cermin mata nak tengok nama apa? Baru je sebut. Nama apa? Senang mengat nama apa? Asma bintu Umais. Asma binti Umais, isteri Ja'far. Tahun ke-8 berlaku peperangan Mu'tah. Ja'far terlibat. Ja'far bawa panji-panji. Nabi sebenarnya, Nabi gembira bila tengok Ja'far. Nabi sayang, sepupu dia. Nabi sayang kat Ja'far. Bila Ja'far datang ke Madinah, Nabi seronok. Jadi bila sampai peperangan, Nabi hantar dia pergi Mu'tah. Di Mu'tah itulah yang Ja'far bawa panji-panji sehingga dipotong tangan dia. Terpotong tangan ni, dia pegang lagi, dipotong, dikepit dengan kaki sehingga dia dibunuh. Sebab dia terputus dua tangan dia. Nabi panggil dia Ja'far At-Tayyar, Ja'far bersayap, kerana tangan dia tak ada, tapi malaikat akan bawa dengan sayap. Duduk siapa yang belajar di Jordan, tengok tempat syahidnya para sahabat di situ. Abdullah bin Rawahah, mereka semua yang jihad di situ. Sehinggalah Khalid mengambil peperangan itu. Ja'far, hadis Ja'far ni lah, bila lamma ja'a na'yu Ja'far, apabila datangnya berita kematian Ja'far, Nabi kata isna'u li ali Ja'far ta'aman, buat makanan untuk kaum keluarga Ja'far. Qad ja'ahum ma yashghuluhum, telah datang pada mereka perkara yang membebankan mereka, menyibukkan mereka. Mereka duka cita, bawa makanan pergi pada keluarga si mati. Nabi ajar cerita Ja'far ni lah. Bukan duk pergi makan lagi lauk orang mati. Kita dah orang meninggal, kita lah pergi bawa makanan tak kat keluarga dia. Ni kawan tu meninggal pagi, petang kita nak pergi makan. Toge pun ambil masa tanam, sehari dua baru boleh makan. Ni mayat tanam pagi, petang dah kita nak makan. Jadi kita
Pergi kadang-kadang keluarga dia susah hati, hampa tak buat jamuan apa ke? Tak kasihan kat si mati. Pelih tak ada lah. Saya cerita negeri lain tu. Negeri pun bukan di Malaysia, di sebelah Afrika. Di Malaysia tak berlaku benda-benda macam ni. Jadi keluarga tu dah lah susah, duit pun sebahagian tak ada nak bahagi lagi, anak-anak kadang-kadang yatim lah apa. Sebab dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, mazhab Syafi'i tu dia tak bagi. Dia masukkan hadis tu, dia masukkan ayat Quran tentang hukum memakan harta benda anak yatim. Masukkan innama yakuluna fi butunihim nara, makan dalam perut harta perut mereka api neraka. Nabi kata bila keluarga tu mati, kita pi hantar makanan. Ja'far, hadis Ja'far. Tapi yang saya nak ceritanya, apabila Ja'far, maka Asma ni meninggalnya, Asma meninggal, lepas Ja'far meninggal, Asma jadi janda. Siapa kahwin dengan Asma? Abu Bakar Siddiq. Kahwin dengan Asma binti Umais dan dapat anak. Antara anaknya ialah Muhammad bin Abi Bakar, saudara Aisyah. Muhammad bin Abi Bakar ni kita tahu ada beberapa peristiwa yang agak kontroversi dalam sejarah. Antaranya dia masa peringkat awal hadir masa pengepungan Uthman bin Affan. Walaupun dia balik akhirnya, dia terpengaruh dengan fitnah orang sehingga dia kepung Uthman bin Affan dengan pemberontak. Muhammad bin Abi Bakar, Abu Bakar Siddiq apabila kahwin dengan Asma ni, apabila meninggalnya isterinya Ruman, dia kahwin dengan Asma. Bila Abu Bakar dah meninggal, Asma janda balik. Siapa kahwin dengan dia pula? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ialah adik-beradik siapa? Ja'far. Ali kahwin dengan ni. Yang dulu kira apa? Kat ipar dia lah, adik ipar dia lah. Ali kahwin. Ali kahwin, perkahwinan dia dengan Ali menyebabkan dia memperoleh anak Yahya dan Aun. Tapi ceritanya para sahabat ni mudahlah kan. Ni dia kata apa ambil janda aku? Tak ada lah kan. Kau ni kahwin. Jadi zaman itu wanita tak susah. Mati je suami, ada orang kahwin. Mati je suami, ada orang kahwin. Zaman kita nak kahwin susah. Tuan-tuan yang duk main dengar tanya bab kahwin 3-40 kali pun tak kahwin-kahwin. Dia kata kahwin ni tak payah abang kan. Pandai makan, pandai simpan. Azan. Kita sambung sikit lagi hadis ni sebelum kita buka. Nabi kata kepada Asma bintu Umais, wal tajlis fi mirkan, hendaklah kamu duduk di dalam mirkan. Mirkan ni bekas air kan. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma' faltaghsil lidh-dhuhri wal 'asri ghuslan wahidah. Apabila dia melihat, yakni wanita dia duduk, dia macam ni lah. Wanita mungkin kadang-kadang dia tak nampak yang di bawah dia tu. Dan bukan semua zaman tu ada kapas, ada apa. Jadi Nabi bagi salah satu cara nak tahu. Tak kira lah cara mana kan. Yang mudahnya Nabi bagi tahu, dia duduk dalam bekas air tu. Apabila dia melihat sufrah ni yang keluar tu kekuningan, dia bukan darah lah. Fauqal ma, yakni dia keluar sufrah, dia bukan macam darah haid. Nabi kata dia keluar di atas fauqal ma, di atas apa? Di atas permukaan air. Faltaghsil dhi zuhri wal asri ghuslan wahida, maka hendaklah dia mandi untuk zuhur dan asar satu mandian. Pasal ni semayang yang boleh diimpunkan. Nanti kita akan masukkan, kita sampai perbincangan dia. Wal taghsil lil maghrib wal isya ghuslan wahida, maka dia mandi untuk maghrib dan isya satu mandian. Wal taghsil lil fajri ghuslan wahida, dan dia mandi untuk subuh satu mandian.
wa tatawaddau fi ma baina dzalika, dan dia berwuduk di antara solat-solat itu. Dia mandi, sekali mandi itu boleh dua sekali sembahyang. Tapi antara solat-solat itu dia berwuduk. Dia berwuduk kerana dia sentiasa keluar. Darah yang bukan haid tu sentiasa keluar. Jadi dia berwuduk bagi setiap kali salat dia, iaitu wanita yang istihadah. Para ulama bincang, adakah wanita ni memang wajib mandi? Kesimpulannya, masa kita tak ada. Kesimpulannya seperti mana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya wanita tak wajib mandi, tapi kalau dia mandi sesuatu yang baik ketika dia dalam keadaan istihadah, dan kemudian yang dia perlu lakukan ialah dia berwuduk. Riwayat-riwayat ini dipegang sekadar hanya galakkan di sisi jumhur para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Seorang anak telah diberikan hibah sebuah rumah daripada ibu dan ayah angkat. Walau bagaimanapun si ibu angkat telah meninggal dunia tanpa sempat menukar nama. Soalan apa ni? Sekiranya ayah meninggal, dari segi hukum, adakah si anak masih layak menuntut hibah? Tuan-tuan, bila satu orang beri, kalau dia bukan dalam keadaan dia nazak ataupun pada berada pada firashul maut, pada waktu dia hampir mati, maka dia boleh bagi pemberian kat siapa-siapa dia nak bagi, dia boleh bagilah. Kata dia ada anak angkat, dia bagi rumah. Tapi bagi rumah ni bukan macam bagi pen. Bagi pen, nah pen, ambil, terima kasih, dapat pen. Rumah nak bagi macam mana? Rumah nak bagi, nak membuktikan qabak dan membuktikan apa? Pemilikan itu, berlakunya pemindahan dengan menukar nama. Jika dia tak menukar nama, maka mungkin dia bagi, tapi kita tak boleh nak dakwa di sisi undang-undang, tak boleh nak diberitahu bahawasanya dia bagi. Mungkin dia kata nak bagi, dia belum bagi ya. Kalau dia bagi, artinya dia tukar. Melainkan dia panggil anak-anak dia semua, dia kata ni rumah ni mak dah bagi kat dia, hangpa tolong buat saya proses. Memang dia bagilah. Tapi kalau dia sekadar habaq, rumah ni aku bagi kat hang, dia tak buat proses apa, artinya dia belum bagilah. Dia bercita-cita nak bagi, macam dia berjanji nak bagi, belum berlaku pemberian. Melainkan ada bukti, dia panggil saksi-saksi ni semua, rumah ni saya bagi kat dia, saya dalam proses nak buat. Sebelum buat proses tu dia meninggal dulu, orang yang menyaksikan kena jadi saksi yang adil, memang dia dah bagi. Itu pun misalnya kalau dia di dalam keadaan hampir wasiat dia tidak lebih pada 1/3 pada sisi jumhur para ulama. Hadis nafsun zakiyah sahih, bolehkah zakir naik nafsun zakiyah? Saya tak sahlah kita hadis-hadis ni. Lepas tu kita nak kait dengan orang-orang ni, tak payah. Kita nak setuju lah kan, tak payahlah nak gunakan hadis-hadis macam-macam ni. Saya pernah duduk di, bukan tak apalah, orang defend zakir naik bagus lah, tapi tak payahlah guna hadis-hadis ni lah bermaksud zakir naik ke apa, tak payahlah. Secara umum general boleh mempertahankan orang Islam, tapi hadis tertentu khusus. Masa perang Teluk, saya duduk di Jordan, sebahagian syekh-syekh ni semangat nak mempertahankan Saddam Hussein, sampai hadis-hadis semua ni, hadis ni lah yang Nabi maksudkan Saddam Hussein. Tak payah.
Akhirnya bukan begitu. Nak pertahan, tapi jangan pergi terlalu sehingga akhirnya bukan kita, dia panggil takalluf, itwa unuqin nusus, dia panggil berlebih-lebihan, pulas tengkok nas untuk nak bagi macam mana kita kata. Kita pertahan dia atas prinsip-prinsip Islam cukup. Melainkan mari zahir pada satu zaman seorang lelaki Muhammad bin Abdullah daripada keturunan seperti yang Nabi sifatkan pada zaman itu, keadaan itu, kita meyakini cukup syarat-syarat dia itu dah Mahdi yang dijanjikan. Tak apalah dia Mahdi lah. Misalnya kalau bab Imam Mahdi. Pasal hadiah-hadiah akhir zaman ni, kalau kita tak hati-hati dan mudah guna, dia nanti akan timbul masalah yang lain. Kita ingat dulu ada Jamaah Al-Arqam. Jamaah Al-Arqam. Jamaah Al-Arqam macam-macam. Dia mengaku dia pemuda Bani Tamim. Daripada orang Negeri Sembilan, orang biasa, daripada nama akhirnya jadi Bani Tamim. Orang Melayu pula tak tahu masa itu Bani Tamim. Dia tahu kicap Tamim, tapi dia tak tahu Bani Tamim. Lepas tu pergi ke pakai serban tertentu, bubuh gambar-gambar. Kerana Bani Tamim ni, lepas tu ada riwayat-riwayat hadis tidaklah kuat. Syu'aib bin Saleh nama dia, yang akan memegang bendera Mahdi tu. Jadi Syu'aib bin Saleh, kawan ni nama Syari. Macam mana nak jadi Syu'aib pula? Oh, dia kata Syu'aib tu daripada Syam maksudnya lembah. Lembah tu lembah Naning Negeri Sembilan. Saleh tu maksud anak orang yang soleh. Dia pak dia soleh. Artinya punya nak bagi jadi. Sudahlah hadis itu ada perbincangan, tapi maksudnya lepas tu pergilah duduk di negeri-negeri di Afghanistan, di apa negeri-negeri yang sebelah sana ni, untuk membuktikan bahawasanya mereka ini ada kaitan Bani yang akan timbul membantu memegang bendera Mahdi. Di Khurasan lagi. Lama lah ni wujud ke? Lama lah ni ayat bagus tak? Wujud ke lagi perempuan Quraisy? Wujud lah perempuan Quraisy. Banyak orang daripada Quraisy. Dan orang Quraisy ada di Mekah, ada di ini, di Saudi ada, di luar Saudi juga ada. Dan keluarga-keluarga Said itu Quraisy, keluarga Quraisy. Cuma Said yang betul lah, kan, yang ada jalur keturunan yang betul. Di Penang ada juga Said, tapi Said tu bukan Said keturunan. Said yang lahir pada hari Jumaat dipanggil Said. Betul? Orang Penang tahu lah. Beri pun tahu, kan? Dia kata oleh kerana hari Jumaat itu Sayyidul Ayyam, penghulu kepada hari, maka anak tu jadi Sayyid. Itulah Sayyid yang tak betul, tapi Sayyid yang berketurunan. Sayyid ni maksudnya tuan. Kalau Arab pun kalau dia jumpa kita As-Sayyid, dia panggil kita Sayyid. Sayyid tu maksud tuan lah. Tapi yang Sayyid ni, yang dalam konteks inilah Sayyid yang Nabi sebut, inna bni hadha sayyidun, sesungguhnya anak aku ini, Nabi tunjuk pada Al-Hasan bin Ali, cucu dia lah, Sayyid. Fala'alla Allah yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Mudah-mudahan Allah damaikan dengan sebab dia dua puak yang besar di kalangan orang muslim. Siapa dia? Pertarungan antara Muawiyah dan Ali, yang mana amul jamaah Al-Hasan mendamaikan semua. Al-Hasan turun daripada jawatan khalifah bagi pada Muawiyah, nak bagi damai. Sebab tu Syiah dia tak apa suka Al-Hasan sangat. Dia banyak sebut Husain, tapi terpaksa telan jugalah Hasan dan Husain. Tahnik
anak itu disunatkan seperti mana hadis Abu Talhah yang dia membawa anak dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis Ummu Sulaim, ibu kepada Anas, yang mana anak dia mati. Ya Aba Umair, Nabi panggil, madza fa'ala Nughair itu, bila mati, dan kemudian malam itu mereka melakukan persetubuhan dan Nabi memberkati, mendoakannya, mereka dapat anak itu dibawa kepada Nabi. Nabi tahnikkan dia, Nabi kunyah tamar, Nabi masukkan dalam mulut dia. Ada masalah ya? Ini ada tentang soalan tentang haid apa semua ni akan mai. Bab-bab ni banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan ni, kita akan baca bab ni. Bolehkah orang yang haid membaca Al-Quran? Yang ini kita jawab dah kan? Dan insya-Allah kita boleh tengok jawapan saya dulu, tapi apabila sampai pada hadis-hadis ni, kita akan lepas pada ni semua hadis berkaitan dengan hal ni. Cuma kita kata jumhur para ulama kata tidak membacanya, tetapi di kalangan para ulama menyatakan bahawasanya larangan wanita haid membaca Al-Quran itu tidak kukuh alasan di dalam masalah itu, kerana Ismail bin Ayyash yang terbabit di dalam hadis itu dianggap periwayatannya berkaitan dengan itu dianggap tidak kuat. Periwayatannya daripada Ahlul Hijaz tidak dianggap kuat, maka tidak ada alasan. Lalu mereka menyatakan wanita haid boleh membaca Al-Quran apabila adanya keperluan. Dan ini sebahagian mereka kata boleh baca terus, walaupun pendapat itu tidak jumhur menyatakan tidak boleh membaca, dan hari itu kita telah huraikan banyak. Boleh tengok ni, terutama khilaf-khilaf yang seperti ini perlu, terutama apabila wanita tu kadang-kadang dia guru Quran, ataupun dia nak kena dengar, nak kena tegur anak murid dia baca, ataupun dia kadang-kadang nak kena hadir kelas tak tunggu waktu dia haid tak haid. Kalau tidak kan, kelas berjalan. Dan ini semua kelonggaran dalam fiqh ini membantu dia. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ni kita nak lancarkan tabung bilik air yang kita nak buat ni. Nak lancarkan je nak bayar. Ada tong ya? Kat sini. Jadi bagi sesiapa yang melihat yang ada di sini, kita masukkan wang di sini, semoga ada wang kita juga di dalam membina bilik air yang untuk masjid ni. Yang masjid ni tertumpu padanya banyak program-program yang kita perlukan lebih pada bilik air yang ada. Bagi mereka yang menyaksikan, yang menonton siaran Promedia Tajdid dan Suara Sunnah dan juga selainnya ini, mereka bolehlah berdasarkan kepada nombor akaun yang ada di situ, memasukkan wang ke dalam ini untuk sama-sama kita menyumbang kepada pembinaan penambahan bilik air Masjid Alwi. Dan kita tahu setiap tahun kita ada perkampungan sunnah, ramai orang hadir di masjid ni, kita memerlukan penambahan. Dan saya dengan ini melancarkan dan meminta tuan-tuan semua untuk menyokong usaha ini dan memasukkan kadar yang kita mampu supaya kita membantu selagi terbinanya bilik air ini dan digunakan orang untuk berwuduk dan seumpamanya datang beribadah. Kita mudah-mudahan sentiasa memperoleh pahalanya, termasuk dalam sedekah jariah insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.